Assalamualaikum dan selamat petang diucapkan kepada para hadirin dan hadirat sekalian. Saya bagi pihak Jawatankuasa Pengelola International Construction Industry Week at FTK 2022 mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada penceramah kita yang dihormati pada petang ini, iaitu Insinyur Dr. Megat Zuhairi bin Megat Tajuddin pada platform Maya ini. Selamat datang ke International Construction Industry Week at FTK 2022. Terima kasih diucapkan kepada penceramah kita pada petang ini bagi kerana kesudian beliau untuk menyampaikan slot 8 dengan tajuk Empowering Engineering Technology Graduates, Direction and Career. Tanpa membuang masa lagi, dengan segala hormatnya saya mempersilakan moderator kita pada petang ini iaitu Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Kamarul Zaman bin Musa untuk mengendalikan slot 8 kita. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh dengar saya ke? Boleh Okey, terima kasih Cik Akilah selaku MC kita pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang semua. Okey, alhamdulillah kembali kita dalam program International Construction Industry Week at FTK 2022. Okey, saya Muhammad Kamarul Zaman bin Musa, Fellow Industri di Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam, Fakulti Teknologi Kejuruteraan UTHM, sebagai moderator pada petang ini. Okey, pada petang ini adalah slot yang terakhir, iaitu slot 8 untuk program ICIW 2022. Kita menjemput khas tetamu daripada speaker daripada BEM atau Lembaga Jurutera Malaysia, iaitu Yang Bahagia Engineer Dr. Megat Zuhairi bin Megat Tajuddin. Okey, selamat datang kita ucapkan kepada Yang Bahagia Engineer Dr. Megat Zuhairi. Selamat datang, Dr. Terima kasih Dr. kerana menjemput saya. Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Megat kerana sudi meluangkan masa beliau pada petang ini untuk bersama kita untuk memberikan perkongsian dan pencerahan dengan topik seperti yang MC nyatakan tadi, Empowering Engineering Technology Graduates, Direction and Careers. So petang ni kalau boleh kita akan fokus kepada teknologi kejuruteraan ataupun engineering teknologi. Okay, untuk makluman doktor, kami di FTK ni di bawah berada di cawangan kampus Pagoh lah. So fakulti FTK ni kita menawarkan 11 program teknologi kejuruteraan dari pelbagai disiplin. So program-program ni diakreditasi di bawah ITEC lah, BEM. So pelajar-pelajar ni adalah akan jadi lepasan engineering teknologis. Okay, baiklah para hadirin semua. Untuk sesi pada petang ini, kita akan bersama Dr. Megat mungkin dalam masa 1 jam untuk sesi pengungsian, dan selepas tu di akhir slot kita akan ada sesi soal jawab lah. Okay, so peserta ataupun audiens boleh bertanyakan soalan, sama ada boleh terus nanti pada akhir boleh terus open mic masing-masing ataupun boleh type dekat chat box. Okay, so nanti saya akan bacalah soalan-soalan tersebut. So mana-mana pelajar, sama ada pelajar, alumni yang ada dalam join slot pada petang ini ataupun hadirin yang mungkin selalu ada confused, tanya-tanya dengan engineering teknologi ni, so bolehlah tampilkan soalan-soalan semua. Mungkin Dr. Megat boleh beri pencerahan nanti. Okay, sebelum saya nak serahkan sesi ni kepada Dr. Megat, izinkan saya bacakan dulu sedikit latar belakang ceramah kita pada petang ni. Okay, Engineer Dr. Megat Zuhairi bin Megat Tajuddin dilantik sebagai pendaftar di Lembaga Jurutera Malaysia atau BEM sejak Jun 2020 sehingga kini. Okay, beliau juga merupakan pengarah kejuruteraan ICT, cawangan kejuruteraan elektrik di JKR Malaysia lah. Okay, beliau juga merupakan adjunct professor di UiTM, pakar rujuk JKR, Asian Certified Professional Engineer, Certified Knowledge Manager KM Institute USA, Fellow Asian Academic of Engineering and Technology, Associate Research Fellow Microwave Research Institute di UiTM, dan beliau memang seorang professional engineer lah with practicing certificate BEM sejak 2008 lagi. Okay. Engineer Dr. Megat juga mempunyai
Doctor of Business Administration dari UiTM, Master of Science in Communication Technology dari ULM University Jerman, Bachelor of Science Electrical and Computing Engineering, minor in Economics dari Johns Hopkins University USA. So kalau saya nak baca banyak lagi background doktor ni mungkin akan ambil masa lagi, so saya rasa tak perlu nak buang masa lagi. So tanpa melengahkan masa lagi, saya nak silakanlah Engineer Dr. Megat Zuhairi untuk meneruskan sesi pada petang ini. Okay, silakan Doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang tuan-tuan dan puan-puan semua. Saya harap suara saya jelas ya, Dr. Gambar Zaman. Okey, jelas. Jelas ya, okey. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada UTHM, especially Fakulti Teknologi Kejuruteraan Doktor, kerana sudi menjemput saya pada petang ini untuk memberi sedikit perkongsian ilmu lah tentang topik yang dicadangkan. Saya harap 76 orang yang saya nampak dalam di sini dapat, dan naik 77, dapat meluangkan sedikit masa, mungkin sejam lebih sedikit di waktu petang ni, dapat bersama-sama kita berkongsi lah. Walaupun saya berkongsi ilmu dari platform ini, mungkin tuan-tuan puan-puan boleh bagi idea dan pandangan di ruang chat ataupun nanti di sesi soal jawab untuk memberi pandangan ataupun persoalan yang mungkin saya boleh olah atau mungkin saya bantu jawab. Untuk makluman, saya amat berterima kasih kerana sebagai salah seorang ahli jawatankuasa digital UTHM, sebenarnya saya salah seorang ahli jawatankuasa digital, baru je bermesyuarat minggu lepas bersama-sama pengurusi jawatankuasa digital dan juga profesor-profesor daripada UTHM membincangkan hal tuju UTHM dalam konteks kejuruteraan, dalam konteks teknologi dan juga pendigitalan di UTHM. So saya merasakan platform ni satu platform yang mungkin kita dapat sama-sama berkongsi dan juga mungkin masing-masing saya juga sebagai pendaftar dapat berkongsi direction apa yang Lembaga Jurutera Malaysia sedang laksanakan. Saya mungkin nak share slide saya dulu ya. Okey, saya share dulu. Okay, now please. Nampak Nampak Okay, nampak. So, tajuk pada saya hari ini pencabar Empowering Engineering Technology Graduates, Directions and Career, di mana seperti mana yang diperkenalkan tadi, saya merupakan registrar Lembaga Jurutera Malaysia dan waktu yang sama saya juga merupakan pengarah kejuruteraan ICT di Jabatan Kerja Raya Malaysia. Sedikit pengalaman mungkin tadi dah diterangkan oleh Dr. Gambar Zaman sebentar tadi. Saya sebenarnya graduated daripada Johns Hopkins University di US di bidang Electrical and Computer Engineering. Kemudian sebaik sahaja saya tamat pengajian, oleh kerana saya merupakan pelajar dan ditaji oleh JPA, saya ditawarkan untuk memasuki kerajaan dan saya telah memilih Jabatan Kerja Raya sebagai organisasi yang dipilih dan ditempatkan di cawangan kejuruteraan elektrik di tahun 1997. Kemudian saya diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran di Ulm University Germany. Pada ketika itu satu tawaran beasiswa oleh Siemens Germany, iaitu satu hadiah yang diberikan kepada Perdana Menteri kita pada ketika itu, Tuan Dr. Mahathir, apabila beliau melawat kilang Siemens di Germany. Salah satu hadiahnya adalah scholarship untuk melanjutkan pelajaran ke Ulm University di Germany dan saya terpilih sebagai pelajar tersebut untuk program 2 tahun di sana. Dan saya kembali daripada Germany, saya join semula Jabatan Kerja Raya Malaysia dan pada 2009 saya membuat keputusan untuk melanjutkan pelajaran di peringkat PhD ataupun doctorate, tapi bukan dalam engineering, di bahagian di business administration. Walau bagaimanapun PhD saya merujuk kepada innovation and technology management, berkaitan dalam bidang construction industry. Kemudian sebaik saya saja tamat pengajian pada 2015-2016 saya join semula JKR dan diberi peluang pula untuk ke Portugal, United Nations University 2017 di bawah program Electronic Governance, di mana saya mewakili Malaysia dalam sebagai Government Fellow atau expert dalam electronic governance untuk menghasilkan satu polisi yang berkaitan untuk digunakan pakai oleh negara-negara di dalam United Nations. Dan kembali ke JKR dan dilantik sebagai registrar Lembaga Jurutera Malaysia pada tahun 2020. Dan ini merupakan tahun kedua saya dan insyaAllah saya baru saja disambungkan kontrak sebagai registrar selama lagi 2 tahun. So saya masih baru, so hopefully
kita dapat bersama-sama membawa profession ini dalam konteks apa yang Lembaga Jurutera Malaysia boleh bawa untuk menjadikan profession ini ke tahap yang lebih tinggi. Saya kongsi juga sepanjang saya di JKR, di United Nations dan sebagainya, saya bila ada masa saya juga berkongsi ilmu melalui penulisan, di mana penulisan saya disiarkan kebanyakannya di New Straits Times, satu disiarkan di United Nations University Magazine. Semuanya berkaitan tentang teknologi, especially dalam konteks advanced teknologi ataupun pendigitalan ataupun IT. So kemudian di masa terluang kadang-kadang saya tidak menulis dalam konteks teknologi, juga menulis tentang kehidupan seharian, antaranya kisah-kisah perhubungan saya dengan bapa saya yang sebelah kiri, hubungan saya dengan ibu saya, kawan-kawan sekolah, tentang pengalaman saya di luar negara, dan juga terbaru pengalaman saya dengan adik yang merupakan seorang OKU pendengaran, dan juga tentang kehidupan secara general. So masih lagi menulis, insya-Allah mungkin dalam sebulan atau dua lagi saya mungkin akan menghasilkan beberapa artikel lagi di New Straits Times, insya-Allah. Juga saya diberi kesempatan untuk menerangkan sedikit tentang kejuruteraan, tentang masa depan profession teknikal itu sendiri di platform-platform di TV seperti Selamat Pagi Malaysia dan beberapa forum-forum yang berkaitan yang lain. Walau bagaimanapun, saya rasa tujuan saya berkongsi apa yang saya lalui itu sebenarnya akan mungkin boleh dikaitkan nanti di dalam perkongsian saya yang akan datang, kerana kita sebagai jurutera kita tidak terlalu terikat untuk menjadi seorang jurutera semata-mata, tapi kita perlu ada elemen-elemen pun personality ataupun karakter-karakter luar yang boleh kita kembangkan selain dari berfikir sebagai seorang jurutera semata-mata. Okey, untuk permulaan mungkin saya perlu kongsikan apa itu Board of Engineers Malaysia. Mungkin banyak slide ini saya ulang, tapi saya rasa mungkin masih lagi yang masih belum mendengar ataupun mendapat maklumat mendalam tentang fungsi Lembaga Jurutera Malaysia, especially di kalangan pelajar-pelajar yang akan graduate dan mungkin telah graduate dan akan mula memasuki pasaran pekerjaan sebagai seorang jurutera. Untuk makluman, Lembaga Jurutera Malaysia ditubuhkan di bawah berdasarkan berdasarkan Akta, iaitu dipanggil Registration of Engineers Act 1967, di mana walaupun 1967 Akta ni telah dipinda beberapa kali, yang terakhir pada 2015, dan kita dalam peringkat untuk buat pindaan, dan insyaAllah pada tahun 2023 ada pindaan baru. Kita masih mengekalkan 1967 bertujuan sebab Akta begitu. Kita membuat pindaan lebih mudah berbanding menghasilkan Akta baru. So jangan melihat 1967 dah kuno Akta ni, tapi sebenarnya kita membuat pindaan dari masa ke semasa berdasarkan keperluan persekitaran dan juga permintaan industri dan profession itu sendiri. Okay. So Akta bila ditubuhkan jelas mengatakan bahawa Akta ini bertujuan untuk memastikan bahawa practice of engineering, pelaksanaan kejuruteraan, memastikan bahawa keselamatan publik, keselamatan, kesihatan dan juga kepentingan publik atau awam dijaga. Itu matlamat sebenar. So apabila kita nak pastikan yang terjaga, itu perlu dilaksanakan oleh mereka yang layak. So sehubungan itu, Lembaga Jurutera ditubuhkan untuk menjadi custodian kepada akta tersebut supaya akta-akta ni patuhi. Okay. So ramai yang mungkin salah faham ataupun tidak jelas bahawa mengatakan akta ditubuhkan untuk melindungi jurutera, tapi sebenarnya nombor satu adalah untuk melindungi awam. Sama juga kalau dilihat akta-akta profesional yang lain, matlamatnya adalah sama untuk kepentingan awam. Walau bagaimanapun, apabila kita diletakkan profession itu diletakkan untuk memastikan keselamatan, keselamatan, kepentingan dan kesihatan awam terjaga, menjadikan profession itu sebagai satu profession yang mempunyai nilai yang tinggi sebab kita adalah pelindung. Kita adalah profession yang memastikan negara ataupun rakyat di dalam keadaan yang selamat. So di situlah secara indirectnya akta ini melindungi profession itu sendiri. Yeah. Walau bagaimanapun, saya nak highlightkan satu yang mungkin yang merupakan salah satu section yang penting dalam akta, di mana dalam akta section 7 ada 1A, 2 dan 2A mengatakan bahawa untuk take up employment, semua perkataan di sini take up employment perlu berdaftar sama ada dalam sebagai professional engineer, sebagai professional engineer with practicing certificate, sebagai graduate engineer,
sebagai engineering technologist atau sebagai inspector of works. So semua kelima-lima kategori tersebut perlu, mereka yang dalam kategori tersebut perlu berdaftar lembaga jurutera sekiranya mereka perlu take up employment, perlu bekerja sebagai profession yang memerlukan mereka melaksanakan professional engineering services dan juga melaksanakan engineering works. So apa maksud professional engineering services? Apa maksud engineering works? Okay, ramai yang keliru apabila sebut professional engineering works, professional engineering services bermaksud ini bertujuan untuk professional engineer sahaja. Bukannya professional bermaksud profession yang dikategorikan di bawah professional, iaitu kejuruteraan, kedoktoran, accountant dan sebagainya. Itulah dalam kategori professional. So apa maksud professional, saya skip yang ni. Apa maksud professional engineering services? Professional engineering services adalah apa saja aktiviti engineering yang berkaitan dengan feasibility study, planning, survey, design, construction, commissioning, operation, maintenance, even and management of engineering works or projects which include any other engineering services. Which ayat pertama ni cover apa saja tentang elemen engineering telah dirangkumi di dalam akta. So apa maksud engineering works? All works which include any publicly or privately owned public utilities, buildings, machines, equipment, processes, works or projects that require the application of engineering principle and data. So sekiranya tuan-tuan puan nak bekerja yang melibatkan sebarang aplikasi engineering principle and data, perlulah berdaftar dengan lembaga jurutera di dalam kategori-kategori yang saya sebutkan tadi. So jelas ya, akta berkata demikian. Again, akta tadi saya katakan untuk melindungi publik. Apabila sesuatu profession itu melindungi publik, profession tersebut mempunyai satu nilai ataupun novelty bahawa kita adalah satu profession yang mempunyai tahap yang dihormati dan perlu dilaksanakan dengan penuh etika dan professionalism. Okay. So dan bila berdaftar apa jadi pula? Okay. So di dalam bukan hanya satu akta saja ada 4 lagi akta yang dilaksanakan oleh kementerian-kementerian dan agensi-agensi berkaitan yang menggunakan perkataan engineer. Factory and Machinery Act 1967, Uniform Bylaw 1984, Street and Drainage Building Act 1974 dan Electricity Regulation 1994. Perkataan engineer itu adalah definisi yang ditafsirkan di dalam akta pendaftaran jurutera. So bukanlah maknanya rujukan, menyebabkan 4 akta ni berkait rapat dengan registration dan pendaftaran engineer itu berkait rapat dengan apa yang ditetapkan oleh pendaftaran jurutera atau pendaftaran jurutera 1967. Okay. So bagaimana nak jadi jurutera? Bagaimana nak berdaftar dengan lembaga jurutera ataupun jurutera teknologi, kejuruteraan teknologi? Perlulah melaksanakan melalui proses formal education melalui program-program yang diaccredited atau diakreditasi oleh, kalau program itu di Malaysia perlu diakreditasi oleh EAC dan ETAC. EAC inilah Engineering Accreditation Council, ETAC adalah Engineering Technology Accreditation Council. Dalam konteks tuan-tuan dan puan yang hari ini mungkin ramai akan berkait rapat dengan ETAC. So program-program yang diiktiraf oleh ETAC, pelajar yang melalui program tersebut secara automatik layak untuk berdaftar sebagai engineering technologies. Kalau EAC layak untuk berdaftar sebagai graduate engineer. Apa jadi kepada pelajar-pelajar yang bergraduate yang tamat pengajian daripada universiti di luar negara? Kita, Lembaga Jurutera Malaysia, mewakili Malaysia sebagai penandatangan kepada Washington Accord. Washington Accord merujuk kepada program engineering. Sydney Accord merujuk kepada program engineering technologies. Engineering technology, di mana ada 11 negara tetapi banyak lagi negara yang sedang menunggu untuk menjadi ahli kepada penandatangan kepada Sydney Accord. So mereka yang tamat pengajian daripada program-program yang diiktiraf oleh agensi yang berkaitan, board yang berkaitan di negara-negara tersebut, bila balik ke Malaysia layak untuk berdaftar dengan lembaga jurutera dan diiktiraf sebagai engineering technologist.
Program W Accord merujuk kepada program-program diploma, especially untuk mereka dalam bidang technician dan sebagainya. Juga kita iktiraf program-program tersebut apabila sekiranya mereka tamat pengajian daripada negara-negara seperti mana dalam tersenarai. Okay. So, apa jadi kalau tak berdaftar? Okay, kalau sebelum ni ramai, kalau di media sosial di mana-mana kata buat tak buat apa-apa pun, tak daftar pun tak apa, tak ada pernah apa-apa pun berlaku. Betul, kalau tengok dalam kalau saya tengok apa telah sepanjang sejak penubuhan bot, kita amat kecil tindakan-tindakan yang dibuat terhadap mereka yang tidak berdaftar. Okay. Saya jelaskan kenapa nanti ya. Di dalam akta jelas mengatakan bahawa di Seksyen 24, kalau sesiapa yang melaksanakan A, B, C, D sampai H ni, sekiranya dapati bersalah, boleh dikenakan tindakan sama ada didenda RM50,000 ataupun dipenjarakan tidak melebihi daripada 3 tahun atau lebih, atau kedua-duanya sekali. So daripada A, B, C, D, E ni sebenarnya merangkumi apa saja yang sekiranya mereka tidak berdaftar, boleh dikenakan tindakan, boleh dibawakan ke mahkamah dan dikenakan tindakan seperti berikut. Saya ambil nombor satu je, E, impersonates a registered person. Maksud registered person, impersonate maksudnya berlakon dalam bahasa Malaysianya impersonate, berpura-pura atau berlagak sebagai seorang registered person. Registered person dalam akta mengatakan mereka ialah graduate engineer, engineering technologist atau PE atau PEPC. Seorang yang tidak berdaftar bekerja di kilang sebagai seorang engineer dan dia declare dirinya sebagai engineer atau engineering technology, termasuk di bawah kategori E. Sebab dia impersonate, dia belum berdaftar lagi tapi dah mengaku dia seorang jurutera. So dalam konteks ni sebenarnya akta jelas mengatakan boleh dikenakan tindakan RM50,000 dan juga boleh dipenjarakan. Contohnya kalau ambil H pun, contravene Seksyen 7. Seksyen 7 tadi kata kena daftar. Tak daftar, automatically telah melanggar Seksyen 24. So dalam konteks ni sebenarnya akta jelas tuan-tuan, sesiapa yang tidak berdaftar dalam lembaga jurutera tapi bekerja melaksanakan tugas-tugas yang mengandungi prinsipal engineering principle dan elemen boleh dikenakan tindakan undang-undang. Okay. Ini company saya ini saya skip Seksyen 2 pula. Selepas berdaftar, so tak perlu ada yang tanya, lepas berdaftar kita selamat. Betul, selepas berdaftar tuan-tuan selamat daripada dikenakan denda RM50,000 atau dipenjarakan 3 tahun. Tetapi selepas berdaftar, sekiranya tuan-tuan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang tidak profesional, termasuklah tidak profesional seperti mengambil rasuah, melaksanakan reka bentuk yang tidak mengikut standard dan specification, tidak menjalankan tugas seperti mana ditetapkan, tuan-tuan perempuan boleh dikenakan denda seperti mana di Seksyen 15. Sama ada diberi warning saja, dikenakan denda RM50,000, dikenakan suspension of registration tak melebihi 2 tahun ataupun di cancel registration. Mungkin kata okey lah RM50,000 tak masuk jail pun, betul? Tetapi yang nombor 2 C dan D tersebut, sekiranya dah berdaftar dalam lembaga jurutera, buat kerja main-main tak betul, sekiranya dapati bersalah, pendaftaran tuan-tuan bukan boleh disuspend selama 2 tahun ataupun di cancel terus. Apabila pendaftaran di cancel, tuan-tuan perempuan tidak boleh menjadi jurutera ataupun jurutera teknologis. Akan patah balik ke bawah Seksyen 25 tadi, 24 tadi tu. Sekiranya meneruskan pekerjaan walaupun telah dikenakan denda, tuan-tuan perempuan akan terdedah kepada tindakan RM50,000 dan penjara 3 tahun tadi. Okay. Tiba-tiba kerasnya bot ni kan, Dr. Megat Yaiza kali ini beria nak tangkap orang ni. Kita bukan bertujuan untuk tersebut, sebab kenapa dulu kita berpegang kepada prinsip ni. Prinsip di mana sebagai seorang profesional, tuan-tuan perempuan telah melalui 4 tahun atau mungkin 5 tahun program di universiti, pastinya prinsipal engineering dan prinsipal data, prinsipal yang kita belajar dalam konteks engineering dan teknologi, kita perlu memastikan apa yang kita buat mematuhi serta-serta standard, spesifikasi dan undang-undang.
Dan kita tahu mana yang betul, mana yang salah. Dalam konteks ni, ramai yang berhenti, kita semua berhenti di traffic light bukan sebab kita rasa ada polis menyorok di belakang pokok, di belakang tiang atau takut disaman, tapi kita rasa itu adalah satu perkara yang patut kita buat, perkara yang betul. Sekiranya kita tak patuhi, sama ada kita akan menyebabkan kesesakan seperti mana yang digambar di atas, ataupun kita menyebabkan awam dan diri kita sendiri terdedah kepada bahaya, keselamatan dan kepentingan kita akan terdedah kepada bahaya dan risiko kepada kematian. Itu kami lembaga jurutera berpegang kepada itu sebagai profesional, kita faham kita perlu berdaftar. Tetapi walau bagaimanapun di dalam konteks sekarang ni ramai yang mengatakan bahawa board tidak melaksanakan apa yang sepatutnya, dan kita juga dalam konteks kita perlu melindungi industri itu sendiri. Sekiranya kita buat tindakan terlalu drastik, akan berlakulah kehilangan pekerjaan ataupun mereka-mereka yang tidak berdaftar tersebut mungkin dikenakan tindakan dan sebagainya. Sehubungan itu, kita telah mula membuat revision ataupun pindaan akta supaya kita board mempunyai satu kuasa yang lebih sedikit supaya kita boleh memasuki premis-premis tertentu, membuat spot check, membuat rate dan sebagainya supaya pematuhan kepada akta tersebut dapat dilaksanakan. Buat masa sekarang, saya masih lagi menggunakan approach traffic light ini tadi. Kita buat kerana kita sedar itu yang sepatutnya dibuat, dan kita membuat elemen aktiviti-aktiviti seperti kesedaran, kenapa perlu daftar, bukan sebab bot nak RM50 nak dapat untung, bukan. RM50 itu sebenarnya untuk membayar gaji kerani-kerani yang tolong bantu supaya database kita sentiasa terkini, tetapi RM50 seumur hidup tersebut yang menjadikan bahawa profesi kejuruteraan ini satu profesi yang kekal profesional dan dihormati oleh masyarakat. Okay. So hubungan dengan itu, ramai sebenarnya kita tak kata pelajar-pelajar yang graduate ni tak risau tentang atas sebagainya. Kita dah berdaftar hampir 200,000 engineer, termasuk engineering technologist. Kita tengok dekat sini, graduate engineer dari kalangan mereka yang keluar daripada pure engineering sama 150,000, engineering technologist dekat 20,000 sebenarnya. Ini data tahun 2021. Jangan risau kenapa engineering technologist sikit berbanding dengan graduate engineer. Sebenarnya engineering technologist hanya diperkenalkan ataupun kita mula buat pendaftaran sejak 2018 sebab kita mula menandatangani Sydney Accord tadi pada tahun 2018. So trend sekarang kebanyakan graduan daripada engineering technologist amat tinggi, dan saya rasa bilangan ini akan menjadi balance dalam masa mungkin 5 dan 6 tahun lagi. So total kita ada seramai hampir 200,000 engineer yang berdaftar. Yang sebelah kanan tu syarikat, lebih kurang 3,000 akan turun naik dan sentiasa kekal antara 2,500 hingga 3,000. Okay. So apakah nombor ni, apa makna nombor ni? Adakah 200,000 cukup ke, 300,000 cukup ke? Di sini saya membuat sedikit kajian di mana Malaysia kalau dibandingkan bilangan 200,000 tadi dengan dikomparekan dengan bilangan population yang ada di Malaysia, kita dalam nisbah 1:174. Berbanding negara-negara maju seperti Jepun, Germany, France, kebanyakannya di bawah 100. So di bawah 100 penduduk ada seorang engineer. Kita 1:174. Canada saya comparekan sebab Canada mempunyai economic outlook dan juga population yang mungkin hampir sama dengan Malaysia dalam 1:120. So kita masih jauh berbanding negara-negara maju. Ada yang kata confused lah, kata ada surplus kat sini, kata board kata masih lagi tak cukup. Nombor 200,000 ni tadi mungkin tidak tepat kerana masih lagi ada mereka yang di luar sana tidak berdaftar. Mungkin kalau kita anggarkan ada 50,000 lagi engineer yang belum berdaftar, kita ada 250,000. Yang masih lagi jauh sebab kita mensasarkan mungkin 300,000, 320,000 untuk kita mencapai sasaran sekurang-kurangnya 1:100. Okay? Negara masih perlukan engineer, kita tidak ada surplus. So tuan-tuan puan yang memilih profesi ini, puan-puan adalah antara mereka yang memenuhi hasrat negara untuk menjadi sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi. Ayat-ayat akhir ni susah saya sebut, ada kontroversi kat situ. Nanti saya akan kongsikan lagi bersama-sama di next slide saya seterusnya. Okay.
Okey, saya masuk terus kepada topik tuan-tuan perempuan. Mungkin ramai yang masih mahu penjelasan daripada saya, apa ada yang kata masa depan, ada yang kata jurutera dengan jurutera teknologi yang tak sama dan sebagainya. Saya kongsikan sikit, semua tahu IR 4.0, dia kata 9 technology pillars, yang semua yang saya terang. Mungkin slide ni tuan-tuan perempuan ulang-ulang dalam kelas masing-masing. IR 4.0 ni terlalu klise orang sentiasa sebut, tapi saya highlightkan di sini sebab 9 ni semua adalah tentang teknologi. Kemudian negara telah menghasilkan dasar 4IR negara, tapi negara Malaysia telah susun dan combinekan beberapa yang berkait rapat menjadi kelima teknologi teras. 5 tersebut: Artificial Intelligence, Internet of Things, Blockchain, Cloud Computing and Big Data Analytics dan Advanced Material and Technologies. Semua ni tentang teknologi. Tajuk pun 5 teknologi teras. Semua tadi 4IR dah jadi klise, semua orang sebut tentang 4IR. Negara dah keluar dasar 4IR negara yang merangkumi semua aspek of teknologi. Dan kalau tengok dalam konteks construction pula, yang merupakan salah satu industri yang besar, menyumbang kepada GDP utama kepada negara, kita ada 12 pula teknologi dalam construction 4.0. Semuanya bercakap tentang teknologi. So engineer dan engineering teknologi. So dalam konteks era sekarang, memang negara memerlukan mereka yang kehadapan yang mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam bidang teknologi, especially kejuruteraan teknologi. Okay, sebab itu kita menekankan negara sentiasa menyebut TVET sampai dah lancarkan TVET, dasar TVET negara. Perdana Menteri kita lancarkan lagi sekali supaya semua orang jelas bahawa negara merasakan TVET Amerika dalam bidang teknologi ni perlu memacu negara ke tahap yang lebih tinggi. Amat bergantung, amat bergantung. Kalau tak ada tuan-tuan perempuan, negara akan tersasar daripada hala tuju yang kita mahukan. Okay. Kita tekan 2 kali. Okay. Saya nak just share kat sini sebab sebenarnya 4IR, dasar 4IR ke apa saja tentang advanced teknologi, sebenarnya teknologi tersebut dah ada lama dah. Sebagai contoh, kalau sebut Internet of Things, dulu orang tak sebut Internet IoT pun, orang sebut sensor. Sensor ni dihubungkan pada internet dan kita boleh membuat sesuatu tu secara remote. Bagi contoh, kalau kita dulu saya buat installation genset di pendalaman, kita install satu sensor dan juga contact point, dan dihubungkan kepada connectivity, kepada satu akses untuk akses internet menggunakan satelit, supaya sekiranya berlaku kerosakan ataupun genset tidak berjalan apabila berlaku blackout ataupun keperluan untuk saya hidupkan genset tersebut, boleh diakses melalui internet pada kita 20 tahun yang lepas. So kita panggil sensor lah. Kalau mereka di bahagian empangan mungkin guna sistem SCADA dan sebagainya. Itu adalah Internet of Things. 20 tahun dulu dah wujud dah. Tetapi tiba-tiba semua orang bercakap, kemudian cakap tentang AI, Artificial Intelligence, cakap tentang Machine Learning, cakap tentang Big Data Analytics. Big Data Analytics sebenarnya telah berlaku, kalau siapa yang buat PhD, yang buat analisis tentang SPSS dan sebagainya, itu adalah semua elemen of Big Data Analytics. Sebab kita membuat analisa, menghasilkan satu trend supaya data tersebut dianalise dan membantu kita membuat keputusan. Tapi kenapa lepas 20 tahun baru tiba-tiba orang bercakap tentang teknologi ni? Tak ada siapa pun kata benda ni dah lama dah, semua kata benda ni baru. In realitinya dulu ada, tapi sekarang berlaku dengan amat besar dan menjadikannya satu revolusi. Sebab kenapa? Sebab dulu nak buat tadi yang sensor letak kat genset tu mungkin bernilai beribu, satu genset mungkin 2-3 ribu ringgit. Tetapi kenapa? Kosnya melibatkan speed, yang keduanya perlu melibatkan connectivity yang stable. So dalam era sekarang IT dan connectivity amat mudah dicapai, laju dan juga ada di mana-mana. Okay, so bila IT dan juga connectivity laju, terhasillah application yang menyesuaikan dengan adanya fasiliti tersebut. So tiba-tiba sensor ada di rata-rata, IoT dalam vending machine pun ada IoT, di pipe air tertentu kita letakkan sensor, di dalam longkang pun kita letak sensor untuk menilai ke
level air di longkang dan sebagainya. Okay. Keduanya, dulu kita letak sensor tu mungkin belilah beribu-ribu ringgit, serta sekarang sensor yang ada mungkin RM20, ada yang boleh dapat RM2, RM5 dan sebagainya. So bila ada cheaper alternatif, semua orang mampu untuk menggunakan teknologi tersebut, menyebabkan berlakunya revolusi yang semua orang nak menggunakan teknologi tersebut. Okay. So dua faktor ni tadi. Tapi ada tapi sini yang lebih penting yang di tengah ni. Teknologi yang ada ni abundant, terlalu banyak, connectivity pun available je. Ada di mana-mana, tetapi yang menjadikan teknologi ni berjaya dan menghasilkan sesuatu yang mempunyai impact yang besar bukan teknologi tersebut. Human capital. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada di dalam ni ataupun mungkin kawan-kawan yang di luar dalam bidang yang sama, perlunya ada elemen creativity dan innovativeness. Kalau tak ada, sensor tu tidak memberi apa-apa makna. Sensor boleh mengesan, contohnya boleh mengesan pergerakan. Mungkin seorang yang kreatif, kita letak di depan pintu, kita tahu berapa ramai orang keluar masuk. Okay. Tetapi orang yang lebih kreatif, kita measure keluar masuk tersebut, kita measure kelajuan dia. Adakah orang berlari ataupun orang berjalan perlahan ataupun orang berjalan seperti biasa. Orang yang lebih advance, dia menggunakan big data analitik dan data tersebut, di dalam situasi yang orang berjalan laju, kita perlu mereka bentuk ruang masuk atau pintu masuk yang lebih besar supaya pergerakan tersebut memudahkan situasi di airport dan sebagainya, supaya orang yang memang nak berjalan laju boleh berjalan dengan selesa dan mencapai matlamat dia. So sensor, bila beli sensor daripada Shopee ke mana, dia tak beritahu guna ni di pintu ni, guna ni di sini dan sebagainya. Tidak. Creativity dan innovativeness tuan-tuan perempuan sahaja yang boleh menjadikan teknologi-teknologi yang boleh menghasilkan revolusi kepada negara, kepada dunia. 9 tadi tidak akan menjadikan revolution. Yang tengah ni, creativity, innovativeness akan menjadikan revolusi kepada negara. Sebab itu penting tuan-tuan perempuan yang dalam bidang teknologi, engineering untuk memastikan creativity, innovativeness diterapkan dalam tuan-tuan dan perempuan. Okay. So kita tengok pula dekat sini. Saya tak sempat nak ubah data ranking 2022, 2021, tapi nombornya hampir sama je, lebih kurang je. Di dalam konteks digital competitive ranking 2019, Malaysia berada di tangga, tak nampak mata saya ni, di tangga ke-28 digital competitive ranking. Digital competitive ranking ni mempunyai beberapa kriteria seperti contohnya infrastruktur, sumber manusia, industri yang ready dalam konteks penerimaan digital transformation dan juga penggunaan digital teknologi. Kemudian kita ada World Competitiveness Ranking, di mana antara elemen besar dalam penilaian World Competitive Ranking ini availability of the country in terms of digital element, termasuk resources, termasuk infrastruktur, facility dan juga industri yang terlibat dalam negara tersebut. So Malaysia berada, kalau tengok dekat sini, kita pernah jadi sampai ke level antara 17 negara terbaik pada 2016. Dan kita melonjak, menurun maknanya ke tangga 26, dan yang 2019 kita di tangga 27. Saya dimaklumkan yang terbaru pada tahun 2022, kita berada di tangga 23 kata di silap saya. So antara yang terbaik top 20, top 30 antara negara yang advance. Salah satu menyumbang kepada kita ini adalah bukan sahaja kepada fasiliti yang negara atau kerajaan sediakan, tetapi sumber manusia tersebut yang mempunyai kepakaran dalam bidang pendigitalan dan juga bidang teknologi. Sebab saya highlightkan pendigitalan, sebenarnya teknologi itu sekarang dan akan datang tidak boleh lari daripada elemen pendigitalan. Ya. Okay. So kita nak kekal kat sini, nak kekal di dalam top 30, kalau boleh kita turun kembali balik ke kegemilangan pada 2016 supaya kita menjadi lebih kompetitif. Okay. Kemudian tengok balik pada productivity. Okay. Ranking productivity ya. Island di tangga pertama, bermaksud productivity ni dikira seorang pekerja boleh menghasilkan output dalam 1 jam dalam nilai tertentu. Island seorang pekerja 1 jam boleh menghasilkan output bernilai hampir $100. Jerman, Singapura sebagainya. Malaysia
amat jauh ke belakang, kita berada di tangga 48. Berbandingkan sebelum ni tengok competitiveness kita tinggi, top 30, tapi tiba-tiba di bawah productivity kita di tangga ke 48. Sebenarnya dah dekat dengan Bangladesh dan Thailand sebenarnya. Dalam seorang pekerja menghasilkan output bernilai 16 US dollar per hour. Okay. So ini satu aspek yang kita perlu improve supaya kita kekal relevan di dunia lah, supaya kita nak menuju ke arah negara maju ni tadi. So bagaimana nak tingkatkan productivity ni? Katanya pak cik saya ke apa, kalau nak buat hasilkan output banyak, mari kita makan vitamin ataupun makjun ke apa, jamu dan sebagainya, ataupun makan ubat kuat supaya kita boleh buat kerja laju atau boleh mengangkat barang atau menghasilkan satu dengan lebih cepat. So output ni kita boleh tingkatkan. Mungkin betul kita boleh tingkatkan daripada $16 US dollar kepada $17 ataupun $18. Manusia mempunyai limitation, kita tidak boleh menjadikan productivity kita ke tahap yang maksimum tanpa dibantu oleh sesuatu. Okay. So kita tengok kejayaan Ireland, Germany dan Singapura. Mereka berjaya meningkatkan productivity bukan dengan makan jamu, vitamin dan sebagainya, tapi mereka menggunakan teknologi untuk membantu manusia untuk menghasilkan output lebih tinggi. Okay, so teknologi lagi saya sebut teknologi lagi. So bagaimana, itulah teknologi tersebutlah akan mempercepatkan kita membuat keputusan. Teknologi tersebutlah akan menggantikan kekurangan kita dari segi kekuatan badan untuk mengangkat sesuatu perkara ataupun membuat perkara lebih cepat. Dan nak guna teknologi apa, itulah yang tadi innovativeness dan creativity tuan-tuan perempuan, menggunakan teknologi yang ada yang telah dihasilkan supaya kita boleh meningkatkan productivity kita. Kalau tidak, akhirnya kita akan lagi turun daripada Thailand, in fact lebih banyak turun daripada Bangladesh ataupun even saya rasa kalau kita tengok ranking Indonesia, mungkin Indonesia lebih tinggi daripada kita. Okay, so sekarang kita tengok pula potential yang kita, opportunity atau potensi yang kita ada di dunia ni. Okay. Kalau dulu-dulu bila orang tanya bagaimana kita nak menjadi seorang yang hebat ataupun negara kita mencapai satu tahap yang tinggi, kita sering membuat reference kepada US, Jepun, Europe dan sebagainya. Di mana kenapa kita lihat di situ, sebab kita melihat kepada kuantiti dan juga serta elemen kualiti kat situ. Pertama, kuantiti kita nampak pasarannya besar. US besar, Jepun besar, EU besar. Kalau tengok kat sini, kalau kita tengok dari segi pasaran, EU mempunyai 27 negara, mungkin saya dah masuk UK kat sini, talak 1 dan sebagainya. Dan 27 negara, language yang berbeza-beza, dengan population sebanyak 450 juta. Dengan land area lebih kurang 4 juta kilometer persegi. Okay. Berbanding kalau kita tengok jiran kita terdekat, kita sering terlupa yang bahawa pasaran besar, market kita yang besar berada di sebelah kita sahaja. Di mana ada 10 negara sahaja dan ASEAN mempunyai satu direction yang sama. Kita ada motto kita One Vision, One Identity, One Community. Kita melihat kita dalam satu community. Dan kebanyakannya kita ada satu official working language which is English. Nak pergi negara-negara mana pun kita cakap English pun orang tak marah. Cuba pergi ke Germany ataupun pergi ke France. Kita cakap English mungkin kita dilayan dengan sedikit kasar dan sebagainya. Tapi bila kita di ASEAN cakap English tu, mereka menerima bahawa English is our common English working language. Population kita ada 650 juta population berbanding EU 500 juta. Dan land area kita hampir sama. So potensinya ada di sebelah kita, jiran kita, especially Indonesia yang kita serumpun, bahasa kita tak lima English pun guna bahasa yang sama, mungkin agama pun kita sama. Potensinya di sini, tak perlu tengok jauh. Dan sekiranya tuan-tuan perempuan melihat bahawa kita sebenarnya ASEAN akan menjadi salah satu economic superpower di akan datang. Sekiranya kita melaksanakan sesuatu perkara yang betul, direction yang betul, ASEAN akan mengatasi Europe, akan mengatasi Jepun dan negara-negara lain di sekitarnya. Dan kita perlu bersiap sedia sekiranya direction negara, direction ASEAN betul, kita perlu melengkapkan diri kita dengan sesuatu kekuatan untuk kita berada dalam region yang maju. Okay. So jangan rasa
masa depan tu sukar, mungkin kita dalam keadaan sukar sebab COVID-19 menyebabkan satu dunia keadaan sukar. Satu dunia bukan satu Malaysia, satu dunia dalam keadaan sukar. So keadaan sukar hari ini tidak bermaksud kita dalam keadaan yang mempunyai masa depan yang gelap. Sebab keadaan sukar hari ini adalah menjadikan kita satu, memberi kesedaran kita bahawa cabaran yang kita lalui hari ini kita dapat atasinya, kita mungkin dapat mengatasi cabaran-cabaran di masa depan nanti. Okay. So stop di situ. Kemudian, okay, tadi kata tetapi kan kita orang ni engineering technologies ni bukan seorang engineer. Okay. Board of Engineers Malaysia menyaraikan 5 kategori registered person. Satu, inspector of works, atau kita akan tukar kepada engineering technicians, mereka yang di kalangan yang graduate daripada bidang diploma. Kemudian ada 4 kategori lain, engineering technologies, graduate engineer, professional engineer, and engineering professional engineer with practice certificate. 4 kategori ini adalah mereka yang mempunyai kelayakan akademik secara dalam bidang degree ataupun ijazah. So kita pergi pada 2 ni. Amai kata engineering technologies ni kategori rendah seperti graduate engineer. Tidak engineering technologies dan graduate engineer setara, mereka adalah engineer. Tidak ada kata engineering technologies ni bukan engineer, tidak boleh bekerja sebagai engineer. Tidak, itu satu persepsi yang salah. So cuma kenapa dilihat sebagai engineering technologies ni lebih rendah pada graduate engineer? Saya rasa ini saya nak pergi ni. Okay, takut confuse. Okay, kita pergi balik situ. Kemudian apa sebenarnya beza? Kenapa tiba-tiba ada engineering technologies, ada graduate engineer? Di Washington Accord, Sydney Accord and Dublin Accord telah memberi penjelasan ataupun interpretasi ataupun definasi tentang 3 aspek ni tadi. Okay. So saya hanya nak pergi 2 ni tadi. Engineering, bila berdaftar dengan board akan graduate engineer. Bila berdaftar engineering technology, bila berdaftar dengan board akan menjadi engineering technologist. Engineering, mereka yang graduate daripada Washington Accord Program ataupun EAC adalah mereka yang mempunyai in-depth knowledge, ada fundamental base first principle and an analytical approach. Ini mereka dalam engineering. Mereka dalam engineering technologies mempunyai knowledge principles and applied procedures and methodology. Okay. Yang kan double accord mereka di diploma, saya mungkin nak skip ini. So bila kata ni masih tak faham lagi lah apa Washington Accord dan Sydney Accord ni cuba sampaikan. Okay. Kita pergi pula kat sini. Tengok graf ni ataupun gambar diagram ni. Engineers kat sebelah kiri, engineering technologies sebelah kanan. Okay. Perbezaannya adalah, boleh kalau tengok dekat diagram kotak dekat bahagian bawah tu, 68. Semua elemen yang di tengah ni ada di kedua-dua, di kalangan engineer dan di kalangan engineering technologies. Cuma ada certain elemen dilebihkan di kalangan engineer, ada certain elemen dilebihkan di kalangan engineering technologies. Engineer banyak buat research, product design, product development, operation. Semakin lama semakin kurang. Bila pergi sampai ke tahap product testing, buat maintenance, field service sampai tak ada. Sampai dah kecil sangat di hujung tu, field service especially. Bila pergi kepada engineering technologies, mungkin elemen research tak ada. Product design dah start ada sikit, and then product development dah hampir seimbang dengan engineers. Product manufacturing dah seimbang, ada certain part engineering technologies lebih relevan berbanding dengan engineer. Product testing, expertnya adalah engineering technologies. Bila field testing ataupun field service dalam konteks apply the technology, engineering technologies mendahului. Okay. So di sini menerangkan bahawa sebab bidang engineering ni terlalu besar, kita tidak boleh mengharap kepada satu kategori sahaja untuk cover keseluruhan. Sebab itulah kerajaan melihat Malaysia dalam keadaan sekarang ni, sebab IR 4.0 dah menyediakan teknologi. Kita tak perlu lagi nak invent teknologi baru. Apa yang kita perlukan adalah mengaplikasikan teknologi itu dalam konteks inovatif dan kreatif tadi. So siapa yang layak paling terror nak apply teknologi ni? Nak laksanakan product testing, nak buat benda-benda yang apply pada teknologi tersebut. Engineering technology. Sebab itu kita menekankan pentingnya kita perlukan lebih ramai engineering technologies. Saya tak kata engineers tidak penting, engineers juga penting untuk di masa supaya engineer boleh menghasilkan produk-produk baru.
atau membuat analisis research supaya kita boleh menghasilkan produk yang mungkin belum dihasilkan oleh sesiapa sebelum ini. Okey, seterusnya mungkin di sinilah menjadi culpritnya yang menyebabkan orang membuat persepsi bahawa engineering teknologi ini tidak setaraf dengan seorang engineer. 2015 apabila kita membuat revision kepada akta, apabila kita memperkenalkan engineering teknologi dalam akta, pada ketika itu dunia masih lagi belum lagi mempunyai idea bagaimana untuk menghasilkan professional engineering technologies. So kita dalam keadaan perlu includekan engineering technologies supaya mereka tidak tertinggal. So kita keluarkan akta terus supaya boleh mendaftarkan engineering technologies. Tetapi tidak ada pathways untuk naik atas menjadi seorang profesional. So kemudian bila dah ramai engineering technologies nak jadi profesional, akta masih belum dapat diubah. Kita mewujudkan pula program di tengah ni supaya memberi peluang, adalah ruang untuk seorang engineering teknologis menjadi seorang profesional tanpa menunggu lama-lama sehingga bila ada perubahan akta baru boleh berdaftar. Sebab itu kena pergi ke tepi. Kena buat bridging program, daftar sebagai graduate engineer baru boleh naik atas menjadi seorang professional engineer. So ini salah satu punca mengapa persepsi mengatakan engineering teknologis nak jadi professional engineer kena tambah kelas baru boleh jadi seorang graduate engineer. So dalam konteks Board of Engineers Malaysia, graduate engineer setara. Cuma yang menyebabkan sebab kita tak hasilkan ini lagi professional engineer. So kita dah peringkat final untuk mewujudkan professional engineering technologies, tapi of course nak menghasilkan akta, membuat revision akta mengambil masa yang sedikit lama. Saya harap tuan-tuan perempuan mungkin dalam tempoh lepas graduate selepas 3 tahun akta tersebut dah ada dan tuan-tuan perempuan boleh terus memohon sebagai seorang professional engineering technologist tanpa perlu ke kiri, ke tepi untuk melaksanakan bridging program sebelum menjadi seorang professional engineer. Okey. Minum sikit. Okey. Kalau ada siapa soalan sambil-sambil tu boleh tanya. Kalau ada tak puas hati ke, tak rasa apa yang saya sampaikan kurang tepat, boleh utarakan idea dan pandangan di ruang chat. So cabaran, dunia sekarang ni saya rasa amat mencabar. Tak tahulah, mungkin dulu masa zaman saya mungkin cabarannya tidak, mungkin cabarannya berbeza, tapi cabaran kali ini amat besar dan amat berbeza, yang pada satu ketika tidak ada yang tahu bagaimana nak mengharungi cabaran tu dengan cara yang betul atau yang tepat. So pertamanya kita diri kita sendirilah sebenarnya. Sebab cabaran di era IR 4.0 adalah kita kena berubah sentiasa. Tak perlu kalau dulu kalau ada berubah ni tunggu 3-4 tahun. Macam saya lah dah grad buat kerja, nak rasa tak buat kita 3-4 tahun buat master, kemudian balik buat kerja sikit sambung buat PhD. Tapi dalam situasi sekarang cabaran tidak begitu. Cabaran akan berterusan di mana kita perlu membuat perubahan berterusan. Tapi masalahnya kita ni manusia, tak kisahlah zaman dulu ke zaman sekarang ke, amat ramai dan juga sebenarnya semua kita kalau boleh tidak mahu berubah sekiranya dalam keadaan kita dah selesa. Bila kita dalam keadaan tempat yang kita dah familiar, nak pergi tempat yang kurang familiar tu kita sedikit ada risau. Bila kita tahu dalam keadaan kita certain kalau duduk kat sini dah selesa, kenapa nak pindah ke tempat yang tidak certain, belum tentu lagi belum tentu lagi apa yang kita hendak akan dapat di tempat lain. Sama juga saya join JKR pada tahun 1997 sampai sekarang, walaupun setiap kali kata nak cari udara baru, suasana baru, saya tahun ini tahun ke-25 saya di JKR. So elemen uncertainty untuk mengelak perubahan, mengelak pergi ke tempat unfamiliar dan uncertainty itu ada di setiap kita, di manusia, di diri kita. Cuma tidak ada pilihan lagi kita untuk mengelak daripada perubahan. Sebab satu, kalau tuan-tuan mahu kata dari saya seorang yang suka buat perubahan, betul, tetapi bila perubahan tu tak boleh buat slow and steady. Perubahan perlu dalam keadaan drastik, laju, bukan lagi laju, drastic transformation. Sebab sekiranya tidak ada drastic transformation, kita akan tertinggal dan akhirnya kita akan menjadi seorang engineer atau engineer teknologi yang tidak relevan di masa akan datang.
pertama. Ini tentang diri sendiri ya, bukan tentang orang lain. Kalau diri sendiri nak berubah pun, orang sekeliling kita tidak merubah, tak mahu berubah, akan menyebabkan perubahan itu akan terbantuk juga. Kita tak boleh berubah seorang-seorang. So itu antara cabaran yang lebih besar apabila tuan-tuan perempuan menjadi seorang manager atau ketua jabatan ataupun project manager dan sebagainya bila berada di era pekerjaan. Seterusnya, ada mungkin 5 minit lagi ya. Okay. New force, cabaran adalah new workforce requirement. Maksudnya, pekerjaan hari ini mungkin tidak lagi akan ada di masa depan. Okay, saya kongsi gambar di sebelah kanan ni. Baru-barunya 2 minggu lepas, kami dijemput untuk melihat dalam satu program electric vehicle charging station dan sebagainya. Tesla disediakan untuk kita buat test drive. Di sebelah saya, sebelah kiri tu pakai baju biru macam batik tu driver JKR. Dia yang drive saya pergi ke tersebut dan kita diberi peluang untuk test drive. Saya kata tak payahlah saya test drive, kata nama dia Wan Tesla, Wan kan driver itulah. So dia test drive Tesla dan ada satu autonomous driving di mana Tesla ada features tersebut dan kita telah mencuba button autonomous driving di mana driver melepaskan tangan dan kereta tu memandu dengan sendirinya lah. Sebaik sahaja turun daripada tak sempat turun pun, driver tu kata, bos, lepas ni janganlah suruh saya susun file di dalam drawer ataupun suruh saya duduk di pejabat, saya tak boleh begitu. Kenapa? Yalah, tak perlukan, lepas ni driver seperti saya tak diperlukan lagi di JKR. Tolonglah hantar saya ke kursus, tolonglah hantar saya buat pemahaman tentang bateri kereta ke, tentang apa maintenance of electric vehicle ke, sebab saya amat risau masa depan saya tidak lagi di dalam profesi saya sendiri. Jelas seorang driver dengan hanya memandu Tesla selama masa 5 minit, sedar dirinya tidak lagi relevan di masa akan datang. Jangan tuan-tuan puan rasa selesa dah grad daripada universiti, tuan-tuan perempuan akan kekal relevan di dalam bidang kejuruteraan atau apa-apa saja bidang yang tuan-tuan perempuan akan sertai. Sebab era sekarang tidak ada siapa yang akan kekal. Untuk tujuan tersebut, inilah pentingnya bahawa continuous demand for higher level of competency. Walaupun dah grad hari ni, besok kena start belajar dah. Bila grad hari ni, tahun depan kena tahu teknologi baru. Grad hari ni, 2 tahun lagi kena tahu buat perkara totally different daripada apa yang tuan-tuan pun belajar di universiti. Tentang teori pun mungkin terus berubah. Ya. So, dan cabaran yang saya nak kongsi di sini yang amat memberi kesan pada diri saya sebagai seorang registrar lembaga juruterima apabila membaca di media sosial, di ruang-ruang cyber, statement-statement begini. Yang pertama adalah bila seorang mengatakan bekerja sebagai seorang jurutera adalah scam. Pertama. So, minta maaf, lupa nak tutup apa mereka ini. Saya tidak mahu, bukan menghukum, saya nak sampaikan mereka mempunyai asas. Pertama, dia kata nak belajar engineering adalah yang paling susah di dunia. Kemudian buat kerja susah lagi, pressure lagi. Kemudian kata underpaid, kena standby 24 jam, 24 hours, 24/7. Kemudian kena tahu A to Z from technical to documentation. Okay. Dia highlight kat situ. Pertama, belajar susah. Okay. Belajar susah. Okay. Mungkin mempunyai, saya pun setuju belajar engineering susah. Tetapi proses penjayaan 4 tahun tersebut sebenarnya buat PhD paling susah sampai ke tahap masuk hospital dan sebagainya lah. Lebih susah daripada sebagai engineering. Tapi kadang-kadang rasa menyesal. Betul, dalam keadaan ini mungkin dia rasa menyesal, tapi sebaik saya tamat membuat pengajian PhD, saya merasa kesusahan tersebut menjadikan saya seorang engineer ataupun seorang manusia, seorang insan yang berbeza dengan orang lain. Sebab saya melalui proses kesusahan tersebut, saya belajar sesuatu yang orang lain tak belajar. Dalam keadaan bekerja sebagai pressure yang tinggi, di masa depan saya boleh melalui proses-proses cabaran dengan lebih tenang berbanding orang yang tidak melalui proses-proses tersebut. Engineering susah, pressure dan juga perlu tahu ilmu teknikal tu, semua tahu, kena tahu A sampai Z. Bila tuan-tuan berdiri di sebelah orang yang tahu A sampai Z, berbanding dengan seorang yang tahu A sampai B,
siapakah yang lebih hebat dari pandang persepsi seorang employer. Betul susah di peringkat awal, tapi perkara ni yang akan membawa tuan-tuan puan ke tahap yang lebih tinggi. Okey. Yang kedua, tanya adik-adik jangan ambil engineering. Yang ini saya harap mungkin perlu tuan-tuan perempuan atau adik tidak mengambil ini sebagai satu ayat yang begitu, sebab dia tidak menyatakan kenapa. So bila dia nyatakan kenapa seperti di sebelah ni, kita boleh tafsirkan dalam konteks yang lebih positif. Engineer underpaid. Ya kan, doktor sahaja yang underpaid. Sampai kat bawah kalau baca kat situ bukan rasa, memang scam pun. Okay. Ini in reality dunia sekarang kalau ditafsirkan bentuk negatif, betul kita mendapat gaji yang rendah, kita mungkin underpaid, kita kena buat kerja yang banyak dan sebagainya. Tetapi bila lihat di sini, mereka-mereka yang berjaya over time, bukan berjaya besok lusa. Kalau nak tengok Insta famous, kalau nak compare Insta famous, dan mereka yang berjaya di dalam media sosial, memang hari ni tak berjaya, besok terus jadi jutawan. Memang saya kat tangan, saya tidak boleh beritahu engineer boleh jadi begitu. Mungkin seorang dua betul. Tapi bukan challenges, opportunity-nya datang selepas tersebut. Forbes beritahu, Forbes 100 CEOs, daripada total 100 orang, 17 orang adalah mereka di kalangan engineering background. Mereka di kalangan operation. Mereka di kalangan consultant. Campur ni, consultant 17 campur 3, 20, campur 25. 55% CEO yang berjaya, Forbes 100 CEOs adalah di kalangan mereka dalam bidang engineering dan teknikal. Over time selepas melalui proses-proses masa tadi. Job Excel mengatakan perfect CEO atau konteks CEO yang berjaya adalah di kalangan 34% adalah mereka yang melaksanakan engineering, berbanding 32% yang melaksanakan MBA dan 34% lagi others. Satu lagi mengatakan 1 in 4 best performing CEOs ada engineering degrees. Yang di mana CEO tersebut mengawal ataupun memiliki market capitalization growth ni berapa, 1 trilion ni hampir 900 billion US dollars. Jadi beritahu kenapa engineers make great CEOs, because perkara 4 ni yang kita laksanakan. Di universiti memang profesor, lecturer mengatakan kita semua tanpa sedar. Lecturer tak, hari ni kita belajar analytical thinking, semua orang kena fikir secara analitik. Tidak setiap kelas atau setiap subjek yang dilaksanakan mempunyai element of analytical thinking. Keduanya, ini yang paling utama, kita menyelesaikan masalah. Apa saja yang kita laksanakan, kita melalui satu konteks, kita melalui proses untuk menyelesaikan masalah. Masalah yang sedia ada pernah dilalui oleh orang lain akan mempunyai penyelesaian berbeza sebab environment dan apa yang dilalui itu mempunyai faktor-faktor persekitaran yang berbeza. Sebab itu kita sentiasa menyelesaikan masalah walaupun masalahnya hampir sama yang telah diselesaikan sebelum ini. Dan yang paling penting, attention to detail. Engineer amat penting memberi attention. Kenapa kita menjadi terlalu paling pentingnya attention to detail? Sebab hasil oleh seorang engineer atau engineer, output daripada engineering adalah precision. Sebab kalau tanpa precision, tadi Tesla bila buat selekoh yang tajam akan melanggar kereta ke sebelah. Bila kita melaksanakan sesuatu teknologi microchip, sekiranya tak ada precision tadi, komputer tidak boleh membuat pemprosesan yang lebih tepat, menjadikan komputer tidak boleh menghasilkan output yang betul. Opportunity kanjat. Okay. So saya nak stop di sini dulu kot saya pukul 3 sebab saya bagi ruang kepada Q&A. Cuma saya nak share sebab satu je statement daripada mungkin pemimpin. Sorry, yang ini. Sorry, terbatas sikit. Kalau sempat nanti atau semalam mungkin saya boleh tunjukkan apa conclusion di sini. Okay.
ini antara pemimpin-pemimpin negara yang menyatakan perlunya kita masih Malaysia amat bergantung kepada kita di kalangan profession technical, especially dalam kejuruteraan, di mana gelombang IR 4.0 kita perlu lebih ramai mereka yang buat dasar, dan juga R&D bukan perlu usaha-usaha R&D dan penyelidikan perlu supaya kita menjadi satu negara yang bercipta dan pengeluar teknologi. Saya juga nak kongsi dua pemimpin saya sendiri, arwah ibu saya dan arwah bapa saya, di mana kita perlu mencuba. Selagi kita tak cuba, selagi pula kita tidak tahu kemampuan kita, dan apabila kita mencuba, bila kita buat sesuatu, kenalah buat bersungguh-sungguh. Sekiranya dua faktor tersebut, ini menjadi saya punya prinsip kehidupan saya, dan saya laksanakannya, alhamdulillah. Bila dua perkara ini dilaksanakan, kita mungkin boleh membawa kita ke tahap yang lebih tinggi atau berjaya. Saya nak stop dulu di situ dulu. Terima kasih Kamaruzzaman dan juga kepada tuan-tuan perempuan yang sudi mendengar perkongsian ilmu saya selama 1 jam ni. Terima kasih banyak. Okay, terima kasih Dr. Megat atas perkongsian petang ni. Okay, kita terus tanpa melengah masa, kita teruslah pada soal jawab. Mungkin di chatbox ni boleh tahan ada banyak soalan. Okay, saya bacakan daripada Cik Saiful Akmal. Okay, saya ingin bertanya, saya seringkali melihat pertelingkahan di media sosial melibatkan bidang kejuruteraan dan teknologi kejuruteraan. Apa yang saya selalu dapati adalah bidang teknologi kejuruteraan disebut sebagai program yang mengacau atau mengganggu kerja jurutera, atau lebih mudah disebut jurutera teknologi buat kerja jurutera. So, apa pandangan Engineer Dr. Bagat? Terima kasih Encik Saiful kerana bertanya. Realiti betul, saya tak menafikan even di peringkat lembaga atau mereka yang terlibat dalam lembaga jurutera secara direct pun mempertikaikan perkara ini. Sebenarnya kedua-duanya mempunyai, seperti yang saya terangkan dalam slide saya tadi, jurutera dan jurutera teknologi complementing each other. Sebabnya tadi saya beritahu tadi, bidang kejuruteraan tu ada banyak, tadi 12 ke tak silap saya. Seorang jurutera kalau diberi contoh di JKR, bila buat projek ada cycle dia, planning sehinggalah pelaksanaan. Projek cycle untuk satu bangunan, kadang satu projek mungkin 4 tahun. Dia buat planning, design lantik kontraktor lagi pergi tengok site, kemudian buat testing dan sebagainya. 4 tahun ni perlu dilaksanakan oleh seorang jurutera. Sebab itu kita melihat bahawa dua perkara ini perlu dibahagikan. Satu, mereka yang fokus pada design, dan satu lagi melihat kepada implementation. Sebab kita perlu, seorang jurutera bila pergi ke tempat implementation, dia perlu belajar. Sebab dia dah ada tahu design ni. Bila tengok dekat di tapak, sebenarnya dia pandai tahu design. Bila in reality, bila nak laksanakan, dia perlu faham mesin tu sendiri punya, bagaimana nak laksanakan mesin tu sendiri, bagaimana cara kita memasang satu peralatan. Di situ dia agak ke belakang. Di sini engineering technologies yang mempunyai kepakaran di situ, mereka lah yang perlu compliment kepada mereka yang jurutera yang design tersebut. Elemen mengacau tu mungkin disebab sekarang bila nak minta pekerjaan tu dah compete antara satu sama lain. Itulah kalau kita lihat, kalau kita perkataan pertandingan healthy competition, bukan dengan menolak ataupun menikam orang, tapi healthy competition itulah compete berdasarkan apa value dan kekuatan masing-masing. So itulah, keduanya media sosial itu kadang-kadang saja provokasi. Jangan ambil terlalu sensitif, tapi mungkin ramai sebab engineering teknologi ni masih baru 2018. So ada yang mengatakan belajar engineering teknologi senang je. Betul lah, kata engineering susah, tiba-tiba orang engineering teknologi ambil kejawatan mereka. So tidak benar, tapi ialah masing-masing nak protect diri masing-masing, keluarlah perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya, yang mungkin saya harap supaya bila ada perbincangan di media sosial tu kita lebih profesional, sebab itu melambangkan personality kita lah. Okey, saya harap menjawablah Cik Saiful. Di lembaga kami pun jelas dan memahami isu tersebut. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, lain saya macam tak apa-apa okey pula tiba-tiba.
Okay. Okey, dengar Dengar. Okey, seterusnya soalan daripada Akilah, Cik MC kita. Okey, dari aspek profesional di Malaysia, badan yang terlibat adalah BEM dan MBOT adalah mengiktiraf teknologi kejuruteraan. Bagaimanapun, pengiktirafan sahaja masih belum cukup untuk meletakkan bidang teknologi kejuruteraan ini berada pada tahap yang sepatutnya dalam praktis di Malaysia. So, apa komen panel? Okay. Ini lagi satu sedikit kekeliruan di mana bila ada dua badan iaitu BEM dan MBOT. Okay. Kalau tengok tadi dalam slide saya, pendaftaran dengan lembaga jurutera untuk bekerja sebagai jurutera, sekiranya tuan-tuan perempuan perlu berdaftar sebagai graduate engineer ataupun engineering technologist. Engineering technologist ya. So siapa yang dalam bidang engineering technologist wajib berdaftar dengan lembaga jurutera Malaysia. Okay. Tetapi kat mana role MBOT ni, MBOT ni? MBOT mendaftar technologist. Tak ada perkataan engineering dah. MBOT mendaftar teknologis, di mana teknologis besar, ruang teknologi ni besar. IT didaftarkan oleh MBOT, food technologies didaftarkan oleh MBOT, dan teknologi lain yang mungkin tidak di bawah skop BEM. Walau bagaimanapun, MBOT juga melihat teknologis ni besar dan di bawahnya ada engineering technologies, dan mereka juga mendaftar engineering technologies. Tapi Akta MBOT mengatakan pendaftaran adalah voluntary, bukannya wajib, bertujuan untuk memberi recognition kepada profession tersebut supaya mereka mempunyai mempunyai taraf profesional. Tapi untuk tujuan engineering technologies, bukan lagi pengiktirafan, engineering technologies dengan board adalah satu kewajipan. Okey. Dan kita dalam peringkat untuk menghasilkan pathway supaya ada professional engineering technologies yang mereka ini boleh melaksanakan aktiviti-aktiviti, mungkin membuat submission, menandatangan drawing dan sebagainya yang boleh diiktiraf oleh badan-badan yang berkaitan. Okey. Okey, jelas apa yang diterangkan oleh Dr. Megat. Okey, komen ni soalan ni daripada Wan dari Facebook. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, adakah teknologi kejuruteraan boleh mengguna gelaran jurutera seperti dalam akta? Sebab kedua-dua boleh provide engineering services. Okey. Betul. Nombor satu, soalan nombor dua saya dah jawab tadi. Akta meletakkan graduate engineer dan engineering teknologi setara, di mana kedua-duanya adalah jurutera. Untuk kita dalam peringkat untuk membuat pindaan kepada akta supaya, sebab dua perkataan yang terlalu berbeza. Seorang dapat graduate engineer, seorang dapat engineering teknologi sahaja. Ada cadangan supaya kita wujudkan GE dengan GET, graduate engineer dan graduate engineering technologist, supaya nampak setara. Ada cadangan supaya buang graduate, seorang jadi engineer, seorang jadi engineering technologist. Tapi dalam akta merasakan kedua-duanya adalah jurutera. Tidak ada perbezaan dari segi tanggungjawab ataupun taraf. Cuma yang membezakan adalah apa yang dibelajar atau fundamental yang dibelajar di universiti. Okey, Dr. Megat dah menjawab soalan daripada Facebook. Okey, yang seterusnya, mengapa perlu wujud kejuruteraan dan teknologi kejuruteraan di Malaysia? Dan sekarang wujudnya teknologi di bawah MBOT. Apakah perbezaan antara tiga ini dan apakah kelebihan masing-masing? Ini pun rasa dah dijelaskan oleh Dr. Megat sebelum ni. So boleh komen, Dr. Megat? Itulah tadi, mengapa perlu wujud tadi, direction negara dan juga keadaan IR 4.0 di mana teknologi itu available. Kita perlu mereka juga yang menggunakan dan mengaplikasikan teknologi tersebut. Sebab itulah TVET menjadi satu antara agenda utama kerajaan supaya teknologi-teknologi available tu boleh dipercepatkan di penggunaannya dengan adanya teknologi kejuruteraan yang memang di mana kepakaran mereka untuk mengaplikasikan teknologi berbanding engineer yang lebih banyak melaksanakan, kita expect mereka menghasilkan produk, membuat kajian, membuat design dan sebagainya. Okay, ini dari Lee Ching Yun. Say some engineers are undervalued, which one is more pathetic compared to underpaid as engineer.
It depends on individuals. Your hard work will be paid one day as knowledge and experience gain. This was my experience. So ni dia share dia punya experience lah. Betul. Cuma saya nak komen kat sini, betul, kita buat kajian, lembaga jurutera buat kajian, memang ada kalau tak silap saya 30% yang mendapat gaji di bawah 2,000 dan yang selebihnya melebihi 2,000 dan 30% lagi mendapat gaji lebih pada 3,500 atau 4,000 sebagai permulaan. Okey, 30% tu kita cuba tangani. Kita tak boleh tangani dengan tetapkan gaji minimum. Mesti wajib bayar gaji 3,000. Pertamanya disebabkan interaksi kami dengan industri, sekiranya kerajaan menetapkan mesti bayar engineer gaji 3,000, industri kata tak apalah, kami ambil mereka yang daripada diploma. Sebab kita tak perlu sangat engineer ni, kami perlu diploma. Dia bayar gaji lebih supaya, dan diploma ini, orang yang diploma ni akan lebih banyak mendapat peluang pekerjaan. Realitinya. Cuma kita tak boleh dalam konteks professionalism, kita tak boleh meletakkan gaji asas tu sebagai wajib. Yang menjadikan tuan-tuan puan wajib dibayar adalah kemampuan dan juga value yang tuan-tuan puan bawa. Kalau tak boleh tunjuk value sekarang per hari pertama ni, berkorban sikit dan gunalah peluang setahun dua tu supaya kalau tak dapat, ada yang kata 10 tahun saya dekat company ni tak pernah naik gaji RM50 je, keluar daripada syarikat tersebut. Ada syarikat-syarikat yang akan value tuan-tuan puan-puan untuk bayar gaji lebih daripada RM5,000 pun. Jadi ada beberapa universiti UTHM dan UTM kita buat kajian, especially di Johor, yang syarikat-syarikat yang sanggup bayar gaji permulaan RM4,000, RM4,500 sebabkan produk-produk yang dihasilkannya dipasarkan di Singapura. Mereka bukan kerja di Singapura, kerja di Johor tapi dipasarkan di Singapura. So kenapa mereka ni boleh dapat RM4,000 dan kenapa tuan-tuan perempuan mendapat RM1,500? Mungkin nasib, mungkin luck, mungkin tidak ada rezeki lagi, tapi rezeki tu boleh diubah dengan usaha sikit lagi. Dapatkan value, tapi buat tidak tolak tepi. RM1,500 mungkin tak boleh hidup di KL ke mana. Kita cuba berinteraksi dengan kerajaan, antaranya adalah mereka yang dapat RM1,500 kita support dengan tambahan supaya mereka boleh tingkatkan technical value dia. So bukan hanya bagi RM3,000 free je. Nak dapat gaji RM3,000, mesti ada 5 syarikat perlu tingkatkan technical value supaya mereka keluar menjadi seorang engineer yang mempunyai value tinggi. So itulah antara inisiatif yang board usahakan, tapi tidak straightforward dengan kerajaan hari ini mengumumkan gaji jurutera mesti RM3,500. Boleh kalau kerajaan sanggup untuk pilihan raya ni, tapi impaknya industri yang melabur di Malaysia akan keluar. Dan mungkin tidak ada jawatan untuk engineer, hanya ada jawatan untuk technician. Okay, kita teruskan. Dari Nisa Nabila. Jika dibandingkan praktis teknologi keteraan di luar negara dan di dalam negara, apa yang Engineer Dr. Megat boleh simpulkan? Okay. Saya kalau boleh saya comparekan dengan di Jerman, sebab saya berpengalaman mempunyai peluang untuk belajar di Jerman selama 2 tahun. Teknologi Jerman 70% graduan adalah di kalangan mereka engineering teknologi, bukan engineer. 30% daripada engineer. Sebab di bawah program tersebut mereka expect, industri expect mereka yang keluar daripada alam pengajian tinggi boleh terus bekerja. Di mana program TVET tersebut diinvest oleh industri tersendiri, bukan kerajaan. Supaya industri kata saya sanggup invest pada institusi pengajian tinggi supaya bila keluar kita orang tak perlu invest lagi bagi hantar mereka training. Sebab dah boleh apply the technology. So engineering technologies dipandang amat tinggi di Jerman. Cuma di Malaysia saya nampak masalahnya adalah di mana kebanyakan industri-industri di Malaysia lebih kepada industri yang menghasilkan produk-produk rutin, bukan produk-produk baru dan sebagainya. Sebab itulah kita kepakaran ataupun value itu tidak dapat diguna pakai, tidak diperlukan banyak disebabkan kita bukan negara pencipta. Kita lebih kepada negara pengeluar ataupun produce benda yang dihasilkan oleh. So kat situlah agenda negara perlu juga melihat daripada aspek tersebut, bukan semata-mata untuk hasilkan engineering teknologi saja. Ya, terima kasih. Okay,
Seterusnya daripada teknologi Kevin. Salam Dr. Megat. Bagaimana dengan perkembangan teknik terkini implementation Professional Engineering Technologies under BM? Hari itu ada terima survey dari BM dan topik ini. Salam Dr. Megat. Okay. Kita diberi revision of ACTA. Untuk kita mencapai Professional Engineering Technologies, kita perlu meminda ACTA. So kita telah melaksanakan satu public engagement untuk mendapat input, dan input itu kita ambil kira di mana antara strateginya adalah supaya Professional Engineering Technologies mempunyai dua laluan, di mana satu laluan untuk direct sebagai Professional Engineering Technologies, dan kita kekalkan laluan sekiranya Engineering Technology mahu menjadi seorang Professional Engineer. So itu antara cadangan-cadangan yang kita ambil kira, walaupun itu bukan final, sebab kita pemindaan akta perlu melalui satu proses terpanggil regulation assessment, di mana ada konsultan yang membuat assessment terhadap impact-impact yang berlaku sekiranya membuat pindaan tersebut. So directionnya ke arah seperti mana yang kita bentangkan pada convention baru-baru ini. Okay, itu update daripada Dr. Megat. Minta maaf, batuk pula tiba-tiba. Okay, betul, good motivation daripada Riching Yun. Okay, daripada Zawawi, saya mempunyai PhD dalam perusahaan awam, tetapi first degree bukan bidang kejuruteraan, dalam bidang construction management lah. So adakah laluan saya untuk mohon sebagai professional engineer? So maksud dia bolehkah di professional engineer? Pertama tadi kita merupakan penandatangan kepada Washington Accord, Sydney Accord dan Dublin Accord di bawah International Engineering Alliance. Syarat pertama untuk berdaftar sebagai seorang jurutera adalah first degree ataupun dipanggil first cycle perlu adalah di dalam program kejuruteraan. Sekiranya tidak melayakkan event untuk berdaftar sebagai jurutera. Di sini antara satu inisiatif yang mungkin board sedang aggressively rancang adalah untuk minta maaf Cik Zawawi lah, untuk pastikan mereka yang hanya melalui program-program kejuruteraan sahaja yang boleh bekerja sebagai jurutera lah. Contohnya mereka dalam bidang fizik, contohnya chemical, boleh melaksanakan bidang pekerjaan seperti di bidang masing-masing, tapi tidak boleh berdaftar dan tidak boleh bekerja sebagai seorang engineer. Dalam konsep Encik Zawawi, mungkin degree construction management mungkin ada sikit elemen kejuruteraan, tetapi perlu ditambah ataupun mungkin ada certain program yang boleh menjadikan tuan menjadi seorang jurutera lah. Tapi untuk menjawab soalan, tidak boleh. Sekarang ni tidak boleh. Ya. Okay, itu belum balik daripada doktor. Okay, daripada Najibuddin. Apa pendapat doktor jika lepasan degree bekerja sebagai role as diploma holder? Adakah lepas requirement untuk menjadi engineer atau teknologis jika pengalaman bertahun tapi jawatan bertaraf diploma? So, pandangan. Okay. So, pengalaman tidak merujuk kepada jawatan tu nak minimum diploma, tapi you ada degree dan kita tak kira pengalaman tersebut. Kita tengok sekali apa pekerjaan yang dilaksanakan atau aktiviti yang dilaksanakan. Sebagai contoh, kalau di JKR ada ramai mereka yang graduate dalam degree engineering masuk ke JKR di bawah sebagai pembantu jurutera. Tapi role pembantu jurutera di JKR, bila kami ni lihat dia ni ada degree, tapi kita bagi kerja-kerja yang seolah-olah dia dengan kelayakan dia supaya menyediakan diri dia sebagai satu hari nanti bila ada kekosongan kejuruteraan dia boleh menjadi seorang jurutera. So pengalaman tersebut tidaklah terlalu rigid. Diploma holder mesti tengok buat AutoCAD sahaja, tak boleh tengok benda lain. Tidak So AutoCAD adalah salah satu elemen yang mereka bentuk yang boleh diklasifikasikan sebagai kejuruteraan juga. So tak ada isu di situ bahawa bila pendaftaran sebagai engineer berdasarkan kelayakan akademik, bukan jawatan yang didapat lah. Daftar dulu, kemudian baru bekerja. So tentunya kalau dah ada degree, boleh je dah berdaftar sebagai engineer atau engineering technologist. Okay, betul.
Okay, saya tunggu soalan ni. Ada juga yang tanya daripada Musyrif. Adakah seorang engineering technologist boleh bekerja di jabatan teknikal lah, JKR ke mana-mana sebagai J41? Dan apakah peranan BEM untuk menyelesaikan isu ini jika maksudnya jika tak boleh lah? Okay. Isu ini dibincangkan hampir setiap kali mesyuarat ETAC dan juga beberapa komiti-komiti dibuat lah. Ini merupakan salah satu agenda utama supaya satu, sebagai engineering technologist boleh bekerja di kerajaan tanpa perlu tapi bukan di skim J itu jurutera lah. So ini menyebabkan satu kekeliruan di social media, kata engineering technologist bukan seorang jurutera sebab kerajaan tak terima jadi sebagai dalam skim J. Betul, tidak diterima lagi sebab untuk memasuki untuk membuka certain profession tu kepada degree-degree tertentu perlu melalui proses-proses ketua perkhidmatan, hantar ke JPA, kemudian SPA dan sebagainya. Bila SPA pula perlu pindaan akta. So itu yang menjadikan proses terlalu complicated. Walau bagaimanapun kita di peringkat akhir dengan ketua perkhidmatan untuk menilai bidang-bidang mana yang sesuai sebagai seorang engineering technology. So sebenarnya minggu depan ada perbincangan lagi. So sebenarnya kekerapan perbincangan tu semakin kerap, menunjukkan kita agak serius dan mahu merealisasikan inilah. Walaupun saya tak boleh janji sebab proses tu banyak perkara yang di luar kawalan. So tapi nampaknya positif di situlah. Kita hampir setiap minggu berbincang dengan ketua perkhidmatan, especially dengan JKR. Okay, alhamdulillah lah kita dengar maksudnya ada tindakan daripada pihak BM kan untuk bagaimana graduate engineering technologist ni boleh cuba untuk penetrate dalam government. Okay, yang seterusnya daripada Khairul. Assalamualaikum, salam sejahtera Doktor. Bolehkah sekiranya graduate engineering technology student apply for IR ataupun TS saja? Terima kasih. Ini Doktor dah terangkan tapi komen. Boleh dua-dua, tapi buat masa sekarang ni seorang engineering technologist nak mohon IR kena convert, tambah program, buat masters, convert kepada graduate engineer baru boleh melalui laluan ke IR. Tapi 2 tahun lagi apabila kita pindah akta, setahun atau 2 lagi boleh terus direct menjadi seorang IR melalui proses-proses tertentu lah. TS boleh di bawah MBOT, kita tidak menghalangnya, tetapi dalam konteks profesional sebagai engineering, IR tu yang di bawah akta Lembaga Jurutera Malaysia lah. So boleh dua-dua tapi melalui proses-proses tertentu lah. Okay, harapnya jelas. Okay, soalan dari peserta. Assalamualaikum Doktor, antara TS dan IR yang mana mempunyai kebolehpasaran yang lebih baik? Okay. Dua-duanya mempunyai proses melalui proses-proses penilaian tertentu. Maknanya MBOT memberi recognition kepada mereka yang kelayakan di dalam kategori teknologis, yang mana BM pula menilai dari segi aspek kejuruteraan, elemen kejuruteraan. Akta ada menyatakan bahawa sekiranya seorang yang punya IR boleh melaksanakan sesuatu perkara yang dijelaskan dalam akta, sebagai contoh untuk membuat endorsement kepada sesuatu perkara yang ditetapkan oleh kerajaan. Contohnya di akta Suruhanjaya Tenaga, untuk menjadi seorang electrical engineer yang kompeten, dia merujuk kepada engineer dalam akta lembaga jurutera, akta pendaftaran jurutera. So saya tak ada jawapan gitu. Kedua-duanya memberi pengiktirafan dan perlu melalui proses-proses yang menilai kelayakan tuan-tuan perempuan lah. Okay. Ni soalan daripada ni alumni lah, bekas student saya dulu ni daripada Arif Hamzah. Jurutera profesional seperti jurutera awam mainkan peranan dari segi memeriksa, mentauliah dan mengesahkan setiap proses bagi sebarang projek pembinaan. Bagi skop penyelenggaraan pula, jurutera boleh mengesahkan sebarang isu-isu atau cacatan bangunan dan memberi cadangan penambahbaikan. Bagaimana pula dengan teknologis? Apakah peranan teknologis bagi bidang pembinaan dan penyelenggaraan? Adakah teknologis juga boleh mengesahkan dan mentauliah bagi sebarang projek pembinaan atau skop penyelenggaraan? So yang ini rasanya merujuk pada teknologi engineering lah. Okay. Jurutera profesional yang buat masa sekarang ni akan merujuk kepada professional engineer IR lah, ataupun professional engineer with practicing certificate, PE dengan PEPC. Seorang PEPC mempunyai selepas melalui proses examination sebagainya,
berkelayakan untuk membuat submission kepada authority. So sebarang submission kepada authority perlu seorang yang PE/PC. PE mempunyai peranan-peranan tertentu di mana sekiranya tidak ada keperluan untuk membuat submission, memadai sebagai seorang PE. PE boleh datang daripada seorang graduate engineer, dan masa akan datang bila ada PET dan engineering technologies boleh melaksanakan aktiviti yang sama. Cuma di dalam bidang seorang jurutera untuk mengesahkan isu kecacatan dan sebagainya, again, graduate engineering technologies mempunyai taraf yang sama, dan berdasarkan kepakaran yang ada, sekiranya mereka mempunyai kepakaran dan layak untuk membuat pengesahan berdasarkan ilmu yang ada, tidak menghalang seorang engineering technologies melaksanakan tersebut. Apa maksud saya adalah, sebagai seorang profesional, dia seorang graduate engineer dalam bidang electronics, bidang elektrik. Tapi sepanjang pengalaman dia tahu tentang low voltage sahaja. Kemudian datang projek, dia perlu membuat pemeriksaan tentang perkara elektronik. Tak tahu apa benda, tapi saya seorang elektrikal, saya sign je lah. Saya endorse je. Itu elemen profesionalism ya. Akta tak kata perkara-perkara. Sebagai seorang profesional, kita tentukan saya tak boleh tanda tangan, tak boleh sahkan sebab saya tak ada ilmu. So sama juga dalam konteks ni, dari segi dari segi boleh tidak boleh, boleh, tapi tuan-tuan perempuan yang menentukan sama ada sanggup atau tidak sanggup berdasarkan apa ilmu yang ada, supaya boleh membuat keputusan dengan yang betul lah. Bukan semata-mata dapat title engineer saya boleh sign apa saja. Okay. Itu saja rasanya. Okay, masa pun dah 3.30. Okay, mungkin satu ni lah, satu mungkin soalan atau cadangan daripada saya lah. Okay, macam doktor tadi ada terangkan berkenaan dengan bila kita nak convert daripada engineering teknologi kepada graduate engineer. So lepasan graduate ni mungkin perlu mengambil masters untuk ni. Mungkin ada tak dalam perancangan pihak BEM boleh melihat kepada mempertimbangkan pengalaman engineering teknologi ni, dia dah bekerja mungkin dalam certain masa, dan experience dia orang ni dia ambil merit. Mungkin ada satu laluan khas ataupun ada exam khas dari BEM untuk memberikan engineering teknologi ni convert terus kepada graduate engineer tanpa melalui formal akademik lah, iaitu ataupun master untuk convert ke engineer. Macam mana pandangan? Saya mengambil input tersebut sebab kalau ikutkan kita, kalau seorang graduate engineer nak jadi engineering technologies, kita tak bagi free kata terus automatik jadi engineer. Sebab ada permohonan seorang graduate engineer nak jadi GAT, sebab dia nak dua registration. Syarat seorang graduate engineer nak menjadi seorang engineering technologies, dia perlu ada pengalaman setahun dalam bidang-bidang tertentu baru boleh jadi ET. So ini kita nak menunjukkan, memberi maksud bahawa setaraf ni graduate engineer kurang ilmu tentang application. So untuk menjadikan dia menjadi seorang ET, dia perlu ada ilmu application tu, so perlu ada bukti pengalaman application kepada teknologi. Seorang ET kekurangan dia mungkin dalam bentuk teori dan juga research. Yang kat sini kita perlu define lah pengalaman setahun tu apa, supaya dia boleh convert kepada graduate engineer. So di situ kita masih belum ada perincian, tapi idea tu ada disampaikan dalam forum-forum tertentu, dan insyaAllah mungkin ini peluangnya mungkin di sini saya gunakan ini sebagai punca kawasan saya, platform saya untuk highlightkan semula dalam komiti yang berkaitan lah, supaya kita membuat dasar tu secara menyeluruh, bukan berat sebelah atau memihak kepada satu inilah profession atau satu kelayakan dan sebagainya lah. Terima kasih Doktor kerana menyuarakan idea tersebut. Okey, terima kasih Dr. Megat. Okey, masa pun dah 3.35. Okey, sekian pencerahan dan perkongsian yang telah diberikan oleh Tuan Penceramah kita, Engineer Dr. Megat. Okay, semoga dapat memberi manfaat dan menjawab segala persoalan daripada semua para hadirin. Okay, dengan itu saya serahkan kepada MC. Silakan. Terima kasih semua. Saya ucapkan terima kasih kerana menjemput saya, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih diucapkan kepada Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Kamarul Zaman bin Musa di atas pengendalian slot 8 kita sebentar tadi. Diharapkan perkongsian sebentar tadi dapat memberi serba sedikit ilmu kepada para peserta sekalian. Seterusnya, dengan sukacitanya diminta kepada semua hadirin dan hadirat untuk membuka kamera bagi sesi fotografi maya. Kerjasama daripada semua amatlah dihargai. Okey semua, sekarang kita akan ambil gambar. Satu, dua, tiga. Okey, next. Satu, dua, tiga. Okey, last. Satu, dua, tiga. Okey, terima kasih semua. Terima kasih diucapkan. Suka untuk saya ingatkan kepada semua peserta untuk mengisi borang kehadiran yang telah dilampirkan. Diminta kepada semua para hadirin untuk terus berada di dalam platform ini kerana majlis penutupan kita akan bermula sebentar saja lagi.